Kesimpulannya, begitulah proses pembuatan baja kompos dilaksanakan oleh MBK. Guru sebagai pemudah cara dalam membimbing murid-murid berdasarkan pedagogi yang sesuai untuk memberi kemahiran dan pengalaman yang menyeronokkan kepada MBK. Seterusnya untuk diaplikasi pada persekitaran mereka yang akan datang. Murid-murid sangat seronok dan tidak pernah merungut tentang tugasan yang diberi. Sehingga kini baja kompos masih lagi dilaksanakan dan dipasarkan kepada guru-guru serta persekitaran murid. Contohnya masyarakat setempat. Okey, setakat ini sajalah perkongsian projek based learning baja kompos MBK SMK Sanglang Perlis. Seterusnya, saya serahkan webinar ini kepada Cikgu Maizah Johar. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Rahaya. Okey, Cikgu Rahaya ialah cikgu ketua projek kompos kami di sekolah. Okey, kami selain daripada tu kami tak melupakan murid yang lemah dan murid yang mempunyai kemahiran yang tinggi lah. Kita campur sekali. Okey, kita terus mendengar. Okay, saya harap semua peserta yang mengikuti webinar ini selesa dan masih boleh meneruskannya ya. Tunggu sampai habis ya. Okey, kita terus dengar pula projek tanaman harum manis organik kita. Okey. Saya jemput Cikgu Mat Ishak sebagai ketua projek tanaman harum manis organik SMK Salang. Projek khas pembelajaran dan pendidikan kepada murid PPKI atau MBK atau SEN, Sekolah Menengah Kebangsaan Salang. Sila Cikgu Mat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Cikgu Maizah selaku PPKI SMK Salang. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan, guru-guru yang mengikuti program webinar pada petang ini. Semoga semuanya boleh kesihatan yang amat baik dan dirahmati Allah SWT. Mari kita mengenali mangga harum manis. Mangga yang unik hanya terdapat di negeri Perlis. Mangga harum manis ini hanya unik dan banyak terdapat di negeri Perlis. Jadi mari kita mengenalinya. Mangga harum manis ini sangat unik kerana baunya harum, rasanya manis. Jadi amat sesuai ditanam di bumi Perlis kerana cuacanya dan iklimnya yang panas terik. Sekarang ni panas terik menggalakkan mangga ini sesuai berbunga. Baik, mengapa kami pilih tanaman mangga harum manis? Orang Perlis kata harum manis. Sebenarnya mangga harum manis amat sesuai di negeri Perlis. Kami mempunyai kawasan yang lapang di sekolah. Kawasan di belakang sekolah memang tiada ditanam terbiar. Jadi kamu usahakan untuk tanaman mangga harum manis. Kebanyakan mengapa kami pilih mangga ini untuk ditanam di sekolah kami? Kebanyakan setiap tempat tinggal pelajar murid ditanam mangga harum manis. Boleh katakan di setiap rumah pelajar murid ada mangga harum manis. Jadi kita perlu berikan ilmu untuk tanaman harum manis dan permintaan yang tinggi mangga harum manis di dalam dan di luar negara. Jadi memang negeri Perlis selalunya tak mengekspor, menghantar mangga manis ke luar negara, Jepun dan sebagainya. Baik, jadi objektifnya apa objektif dalam PDPC kami? Yang pertama, membolehkan murid belajar kemahiran dan menguasai kemahiran yang diajar. Yang kedua, membolehkan murid menggunakan ilmu dan kemahiran dalam kehidupan seharian sebab mereka ada menanam harum manis di rumah, di kawasan rumah mereka. Yang ketiga, objektifnya mengikuti PDPC dalam amali dan praktikal. Jadi kita buat amali, lepas tu kita membawa mereka ke kebun harum manis kami lah. Itu objektif, 3 objektif utama.
Jadi pedagoginya kami bagi tugasan secara individu dan tugasan berkumpulan kerja berkumpulan. Jadi kerja berkumpulan ni kami gabungkan pelajar yang tidak dapat membaca dengan yang boleh membaca lah. Jadi nanti saya akan ceritalah lebih detail bagaimana kami laksanakan kerja berkumpulan ni. Jadi yang ketiga ialah berkomunikasi, penyelesaian masalah. Kita sedia maklum bahawa murid-murid MBK ni dia perlu kita bagikan, mereka perlu menyelesaikan suatu masalah. Jadi kami dah latih mereka lah dalam untuk tanaman harum manis ni. Sebab tanaman harum manis dia memerlukan penjagaan yang rumit sikit lah. Jadi segala masalah itu insyaAllah dan alhamdulillah murid-murid kami berjaya lah, sehingga kini berjaya lah menyelesaikannya. Dan kami adakan amali dan praktikal. Setiap pelajar perlu menyediakan, melengkapkan laporan setiap pelajar dalam sama ada cara individu dan kumpulan. Apa yang mereka telah buat lah semasa di kebun harum manis. Dah sekali penilaian lah. Kita nak tengok lah, kita nak nilai balik setakat mana apa yang kita dah ajar, ada apa yang kita dah didik, pelajar kita mampu buat dan sebagainya. Dan kita akan ada tindakan susulan lah untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah bagi pelajar-pelajar yang tidak kurang berjaya lah membuat aktiviti yang kita laksanakan. Seterusnya, slide seterusnya. Baik, kami mendapatkan hikmat nasihat daripada 3 jabatan, iaitu yang pertama Jabatan Pertanian Negeri Perlis, yang kedua ialah Mada I1 Simpang 4 dan yang ketiga ialah Mardi Negeri Perlis. Keempat, pengusaha-pengusaha yang berjaya lah dalam penanaman harum manis. Jadi ini kami dah dapat hikmat pegawai-pegawai dari jabatan tersebut menghulurkan bantuan, sumbangan, hikmat nasihat dan buah fikiran kepada kami lah untuk kami nak laksanakan projek ataupun kebun harum manis ini. Kami ajar pelajar murid-murid ni dalam subjek KS perkebunan dan KAB asas tanaman lah untuk KSM lah. Sebelum itu, guru-guru termasuk saya lah dengan Cikgu Fakrus mengikuti kursus asas tanaman mangga harum manis sebanyak 2 kali, anjuran Mardi dan Mada I1 Simpang 4 lah. Daripada peringkat awal hinggalah peringkat akhir lah, peringkat pemasaran lah. Kami mengikuti kursus tersebut dan projek tanam kami berasa bersyukurlah kerana projek tanaman mangga kami ini mendapat berkenan daripada Duli Yang Teramat Mulia Tunku Syed Faizuddin, putra Ibni Tunku Syed Sirajuddin Jamalullah, Raja Muda Perlis, kerana merasmikan kebun harum manis kami pada 3 April 2018. Pada itu setahun lepas kami tanam mangga harum manis. Penyediaan tapak projek kami sediakan pada bulan Mac tahun 2017. Jadi kami pemilihan tempat di belakang blok ataupun dewan sekolah yang terbiar yang hanya ditanam mangga sala sunshine. Jadi kami ada lagi ruang kosong di situ, kami pilihlah agak sesuai dan kami mendapat hikmat nasihat daripada pegawai Jabatan Pertanian Nulis bahawa sesuai tanah tersebut untuk ditanam mangga harum manis. Jadi ukuran jarak yang kami ngikut nasihat daripada pegawai itu 30 kali 30 kaki lah. Jadi semua tu murid kami semua membuat ukuran daripada tu dan kami dapat menanam sebanyak 35 pokok. 35 pokok di kawasan tersebut dengan jarak yang tersebut. Agak luas lah, 30 kaki kali 30 kaki dan kami dapat tanam 35 pokok. Jadi kami mendapat benih daripada Jabatan Pertanian Negeri Perlis lah
yang menyumbangkan benih anak pokok kepada kami. Sebenarnya proses menanam, ini semua pelajar yang lakukan, pelajar kami bersama pelajar ni mengorek lubang. Jadi semua murid-murid PPKI di sini melibatkan dirilah untuk tu. Selepas dah dikorek sebenarnya kami menggunakan seperti Cikgu Rahaya beritahu tadi, kami menggunakan sendiri baja organik, baja kompos yang kami hasilkan sendiri. Jadi kami cuba dulu pada tanaman kami. Alhamdulillah memang berjaya dan sesuai untuk tanaman. Jadi kami taklah guna baja kimia, kami zero kimia. Jadi sebab kami nak elakkan bahaya kepada pelajar murid-murid kami, jadi kami gunakan baja organik kompos yang pertama. Kami membuat rawatan tanah sebelum kami tanam, lepas tu pelajar-pelajar semua menanam anak pokok. Sebenarnya penjagaan dan penyelenggaraan yang pertama menyiram. Pada peringkat awal lebih kurang 8 bulan hingga ke 10 bulan kami guna cara biasa saja untuk menyiram pokok-pokok aromania ini. Kami gunakan cara gelung getah. Setiap hari pelajar akan membawa lah 2 gulung getah daripada bilik ni ke kebun kami. Jadi murid-murid menyiram pokok mengikut jadual pengirirannya di awal pagi. Jadi dalam jadual waktu kami dah untuk subjek kemarahan hidup perkebunan dan KAB asal tanaman ni pada waktu pagi lah. Sebab kami perlu pokok-pokok ni perlu disiram pada peringkat permulaannya. Dan akhirnya selepas itu pada tahun 2017 pada bulan 10 Oktober kami dah upgrade sikit. Kami dah buat sistem perpaipan. Kami pasang pipe semua di seperti dalam gambar tu. Dalam gambar tersebut, dalam slide tersebut itu, murid-murid mengorek lubang, memasang pipe pada 35 pokok. Jadi kami tak perlu lagi lah menyiram secara biasa lah. Jadi murid-murid semua akan bergilir-gilir mengikut giliran. Setiap pagi akan pergi membuka pipe tu dan dalam lebih kurang sejam atau jam setengah dia orang akan tutup balik lah. Jadi itulah setiap hari lah pada hari murid-murid ni. Justrunya untuk kami perlu melabel pokok murid-murid kelas KAB asas tanaman melabel pokok sebab maklumlah murid-murid MBK ni dia lebih kita sesuai seperti pada slide yang ketiga tu C3 tu kodin jadi C3. Jadi kita akan beritahu lah dan setiap baris tu warna yang dia ada A1, A2 sampai A8 dan baris kedua B dan seterusnya begitulah dan warna yang berbeza lah. Jadi untuk bagi memudahkan pelajar-pelajar MBK ni mengenal pokok mana yang menghadapi masalah dan sebagainya lah. Jadi seterusnya apa yang dilakukan oleh murid-murid ini lagi ialah dia merumput. Jadi pada kami mereka menyangkul dan menyabitlah semua rumput-rumput dan mencabutlah rumput secara gotong royong lah. Semua murid terlibat. Jadi pokok kami untuk di sekeliling pokok tu saja. Kalau bahagian yang lain tu pada bahagian yang lain tu bahagian pembersihan lah. Jadi itulah budak-budak pun merasa seronok, gembira lah melakukan aktiviti tanaman harum manis ni. Lepas tu kami membeli mesin rumput dua mesin rumput dari murid-murid kelas kemah hidup perkebunan ni mesin rumput lah seperti dalam slide tu. Jadi pada peringkat awal inilah budak-budak MBK kan. Mereka belajar tentang kesilapan, kesalahan dan mereka perbetulkan di akhirat. Contoh yang dapat saya sini yang dapat lihat ialah di mana mesin ni guna tali tak guna mata yang tu bahaya. Jadi kita guna tali yang biasa saja. Jadi peringkat awal ni sebatang pokok kulit pokok tu keliling kulit pokok tu dah terkena tali tu. Jadi lama-kelamaan pokok tu mati. Jadi dalam tu yang saya kata tadi dalam pedagogi kami penyelesaian masalah. Jadi saya bertanya apa murid-murid kenapa benda itu berlaku, mereka kata kena tali tali mesin tu. Jadi apa penyelesaiannya? Jadi kalau kita biarkan benda tu akan
berlarutan lah untuk pokok-pokok yang lain. Jadi untuk mengatasi masalah ni, jadi budak-budak yang saya beritahu murid-murid ni bahawa kita perlukan, mereka beritahu kita bagi cadangan. Idea pelajar juga ni kita gunakan pipe PVC untuk kita tutup batang untuk tempat kita nak mesin tu. Jadi itu baguslah kan. Jadi mereka akan pasang dulu pipe pada pangkal pokok tu dan lepas tu mesin. Jadi kalau kena pun kena pada pipe PVC tu saja. Jadi dapat selamatkan kulit tu lah. Jadi itu yang kami amalkan lah dalam penyelesaian masalah. Lepasnya seluruhnya yang membaja lah. Kami menggunakan baja organik. Macam kita kata tadi lah. Baja organik kami guna dua. Yang pertama sekali kami gunakan baja kompos yang kami hasilkan sendiri. Yang kedua ialah kami gunakan DDR Agro untuk tanaman ini. Hingga kini lah masuk tahun yang keempat ni lah. Ini tahun keempat. Alhamdulillah pokok kami seperti itulah. Jadi pada tahun 2020 tahun lepas lah kan, pokok kami hanya 8 pokok saja yang mengeluarkan buah, dan tahun ni alhamdulillah sehingga kini lah, seperti pagi tadi pun saya sempat pergi juga melawat kebun Harum Manis ni. Jadi saya kena pasti 2-3 hari ni ialah dah telah 30 pokok 30 pokok daripada 35 telah mengeluarkan bunga. Jadi dah banyak lah, dan insya-Allah tahun hadapan lagi banyak lah, dan bunganya makin lebat lah, makin lagi akan jadi lebat lah untuk tahun yang akan datang. Jadi memangkas ranting dan dahan semua pelajar lakukan. Kami dah ajar pelajar bagaimana memangkas ranting dan dahan, yang mana perlu buang, yang mana kita perlu tinggal. Contohnya kalau dia keluar pucuk tu keluar 5, pelajar akan memilih 3 saja yang terbaik. 3 saja dahan yang perlu ditinggalkan, yang akan memotong atau memakan 2 saja. Lepas tu apabila dah mengeluarkan bunga dan berbuah, Harum Manis ni perlu dibalut. Dia kena balut. Kena sayang sikit Harum Manis ni, kena jaga, buah dia mahal. Kalau harga di pasaran sehingga RM40, RM50, RM30 sekilo. Jadi kalau buah ni kalau betul-betul yang berkualiti, sebiji tu RM15 ke RM10 satu biji, lebih kurang anggaran buah tu. Jadi memang kena memang buah ini berharga tu yang saya kata unik ni, Harum Manis ni. Lepas tu memetik buah, pelajar-pelajar melakukan memetik buah. Lepas tu memetik, kami pelajar-pelajar akan membersihkan buah dan memasarkan buah-buah di sekitar sekolah. Itu tahun lepas lah. Tahun ni insya-Allah kita akan boleh pasarkan secara online kalau dengan izin Allah, kalau Harum Manis kami dapat mengeluarkan hasil yang lebih banyak, kami akan pasarkan lah. Jadi pelajar-pelajar di akhir sekali, slide yang seterusnya ialah kita tengok bagaimana aktiviti yang kami laksanakan. Contohnya borang senarai semok ni, penyelenggaraan tanaman Harum Manis ni. Jadi setiap pelajar ni, saya kata tadi, kerja berkumpulan ni, contohnya 2 orang ni, nama Syah dan Aiman ni. Jadi 2 orang, seorang ni boleh membaca, seorang tak boleh. Jadi tugas yang boleh baca ni akan memberi arahan kepada yang tidak boleh membaca, yang tidak pandai membaca, untuk pergi membuat pemeriksaan. Contohnya nombor 1 tu, sistem perpaipan, dia bagi tengoklah berfungsi tidak berfungsi. Dia akan tik pada petak kotak sebelah tu kan. Dia pada kedua makhluk perosak, dia akan tengok ada tak serangan ulat batang, ulat dem, benar kulat dan sebagainya lah. Jadi dalam rumpai adakah tiada, pendek, panjang sebagainya lah. Ini senarai semok. Jadi di akhir sekali murid-murid akan melaporlah kepada dalam kumpulan dan kepada guru. Jadi kita akan buat tindakan susulan lah pada hari-hari berikutnya. Jadi inilah tugas murid setiap hari lah. Jadi pada setiap minggu dan kumpulan kelas-kelas yang tertentu lah kita akan bagikan setiap kelas lah. Jadi inilah orang kata berbudi pada tanah tak rugi kan. Berbudi pada tanah kita rugi, kita mengeluarkan hasil, dapatlah kita masa Harum Manis. Itulah buah yang pertama kami, seperti murid kami ni, buah yang pertama pada tahun lepas lah kan, yang dari Tuk Kunin. Jadi kita tengoklah itu insya-Allah kalau diizinkan Allah tahun ni, takat ni ada 30 pokok lah yang berbunga. Di akhir kata saya mengucapkanlah jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung bagi menjayakan program pada petang ni, dan juga
projek tanaman harum manis yang kami telah usahakan. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan mic-nya kembali kepada Cikgu Maiza. Terima kasih Cikgu Mat Nisa. Okey, sebenarnya Cikgu Mat, Cikgu Raya, kekuatan saya di samping cikgu-cikgu lain yang masih ada dalam program kami dan PPM kami. Okey, saya ada 10 orang cikgu di bawah saya dan 4 orang PPM dengan murid seramai 54 orang. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, masih bersama kami? Dah makan, dah minum? Okey, selesakan diri anda sambil mendengar penerangan atau makluman yang akan saya sampaikan selepas ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, ini adalah program transisi ke kerjaya. Kalau sebelum ini kita dah buat beberapa transisi kemahiran lah yang menjurus ke arah ke transisi ke kerjaya. Kalau lah dia cikgu pendidikan khas, dia tahu kita ada KPM juga yang mana program transisi ke kerjaya telah dikeluar surat siaran untuk membolehkan kita mengadakan program transisi ke kerjaya. Kami menyambut seruan itu. Kalau ikut sebelum tu dan kini pun kita buat lagi di mana bagi tujuan murid kita dapat bekerja ke arah kerjaya selepas tamat sekolah. Sehubungan dengan itu, kami di SMK Sanglang telah memilih untuk menggunakan beberapa kemahiran asas yang ada dalam kemahiran vocational. Okey, objektif pemilihan transisi ke kerjaya yang dipilih adalah memberi pendedahan awal untuk kerjaya masa hadapan murid SEN. Okey, di mana kami memilih beberapa kemahiran yang boleh mereka gunakan dalam masa hadapan mereka nanti untuk bekerja. Itu pun berdasarkan kepada sosioekonomi dan cara hidup mereka di Sanglang ini. Okey. Apabila kita membuat projek, kita sebagai guru tidak akan lari daripada pedagogi. Untuk itu, setiap projek yang dilaksanakan di dalam program ini perlu melihat bagaimana kemahiran itu ditanam di dalam diri murid-murid. Kalau kita ajar mereka secara berpusatkan guru, maka mungkin orang lain boleh berjaya. Tapi kami cuba untuk berpusatkan murid. Ada aktiviti individu, ada aktiviti kumpulan dan lebihkan kreativiti dalam yang diberi sendiri oleh murid. Dan selepas itu ada peleburan dan yang penting projek yang dipilih itu ada kemahiran. Okey, tuan-tuan, cikgu-cikgu sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, itu yang kami tanamkan, yang kami selalu ingat dan pegang sebelum kita memilih projek. Okey, slide yang seterusnya. Okey, apabila kita melihat kepada keadaan sosioekonomi di sekitar Sanglang ini, kami merasakan kemahiran asas vocational memang ada. Bukan sahaja dalam pendidikan khas, tapi ada juga vocational di arus perdana. Untuk tidak merugikan anak-anak SEN, anak-anak MBK kita, kami memilih. Bukan saya seorang memilih ya, bila ada mesyuarat kurikulum, kita bincang apa yang kita perlu buat. Apa kemahiran asas yang sesuai untuk anak murid kita bawa dalam kehidupan mereka. Jadi kami rasa pembinaan domestik, arus perdana kami buat pembinaan domestik. Jadi kita boleh guna sama bata mereka atau simen mereka. Kadang-kadang kita boleh guna cikgu-cikgu mereka untuk bantu. Okey, landscape, perabot, masakan, pertanian bandar, kraft tangan. Kemahiran asas vocational yang kami pilih ini bukan sahaja boleh menanam kemahiran dalam diri murid dan sebenarnya dia dapat bagi dua hala. Satu kepada diri murid, kedua ialah persekitaran kelas murid. Apabila kelas cantik, mereka sendiri seronok. Dalam pemilihan tersebut, okey, dalam pemilihan projek ini memang setiap kali projek nak buat, cikgu memang kena menyediakan
persediaan mengajar. Kita tak lari lah cikgu sebagai guru, persediaan mengajar kita memilih pendekatan dan strategi yang akan memberi impak kepada murid. Pedagogi yang kami gunakan adalah pengajaran tadilah yang saya bagi tahu. Okey, murid di SMK Salang diajak dan diajar dan mereka serentak ya untuk belajar membancuh simen, menyusun bata, melepah, menggunakan mesin pemotong kayu atau besi. Tapi mesin ni yang mudah dan boleh dikawal lah. Mereka juga dilatih untuk membina kreativiti, mencipta barang dari bahan terbuang supaya dapat digunakan semula. Contohnya kolam ikan tadi yang tuan-tuan nampak dalam slide ini. Kolam ikan ni bukan buat daripada simen saja, tak. Tapi kolam ikan ini dibuat daripada tayar traktor yang terbuang. Ini cadangan murid lah. Mereka sendiri, oh kat mana kita nak dapat tayar? Cikgu tanyalah orang-orang kampung. Ada cikgu kat kampung kami tayar nak buang. Alright, kita cuba menyokong pendapat mereka. Kalau mereka boleh buat, kita bagi buat. Okay? Lepas tu dia dibentuk menjadi landscape yang cantik. Macam botol tadi, meja dan kursi daripada kayu pallet pun ada. Saya tak tunjuk. Okay? Itik tadi, itik yang cikgu nampak tu ada botol. Dan kepala itik tu daripada plywood yang dipotong untuk menjadi bentuk kepala dia. Dia orang yang tengok dalam kita bagi peluang pada mereka untuk menokar dalam laman sosial. Dia orang boleh tengok dalam YouTube atau dia orang tengok dalam Google dan dia nampak, cikgu kalau kita buat ni cantik kat sekolah kita. Kamu reti ke buat? Okey, boleh cikgu. Kita akan buat. Jadi saya sebagai penolong kanan dan cikgu-cikgu lain, kita cuba penuhi impian dan hajat murid kita agar mereka rasa selesa, mereka seronok, enjoy untuk berada di sekolah. Okey? Tumpuan menyeluruhan, tapi apapun, apa yang kita buat, tumpuan menyeluruh kemahiran ini diharapkan murid dapat disediakan untuk tujuan bekerja dan berdikari. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya murid kami sangat minat dan sentiasa memberi maklum balas yang baik selepas habis sesi pengajaran. Saya bila kita buat dengan murid, kita jangan selesaikan masalah murid-murid. Bila dia nak mula-mula dia buat itik dengan botol tu untuk pacak botol tu, dia perlu kemahiran. Dia bukan boleh pergi letak macam tu jatuh. Jadi saya tanya mereka, biar mereka yang memberi pendapat, mereka menyelesaikan sendiri. Baru dia orang seronok. Bukan dengar cikgu je duk suruh. Nanti dia orang kata cikgu duk suruh je. Kami ni habaq cikgu tak mau dengar. Murid-murid kita ni kadang-kadang walaupun dia MBK, dia sangat tinggi dia punya kemahiran yang ada dalam dirinya. Tapi syukurnya saya nak imbas balik kepada ada-ada cikgu-cikgu yang sekolah rendah yang turut sama mengikuti webinar ini. Anda dalam membentuk kemahiran asas yang mudah untuk kami kembangkan anak-anak MBK dari SK Simpang 4, dari SK Salang yang saya boleh kembangkan dia punya bakat mereka. Internet connection yang stabil. Okey, kita cuba tengok, saya takut internet saya kurang apa. Okey. Dia pun kalau kali pertama gagal, kita akan buat kali kedua. Okey, next slide. Cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok ini adalah semasa MCO. Kekangan sangat tinggilah sebab bila kita ajar kemahiran, mereka perlu buat di sekolah bersama-sama kita sebagai pembimbing dan pemantau. MCO ni murid tak boleh datang sekolah. Dari bulan 3 kami ada masalah berkaitan dengan pengajaran. Bila PDPR pun kita tak boleh ajar kemahiran sangat. Jadi apa yang kami buat ialah kita berbincang semula dengan ibu bapa. Okey, mereka harus bantu cikgu-cikgu di mana kemahiran asas yang kita ajar kepada mereka mesti digunakan di rumah. Kalau boleh ibu bapa minta murid membantu kerja-kerja rumah seperti menyapu, mengemas rumah, membasuh baju, menyidai, memasak yang mudah-mudah mesti murid boleh buat. Ya. Jadi ibu bapa akan
merakamkan tugas-tugas mereka di rumah dan menghantarnya kepada cikgu. Kadang-kadang ibu bapa tanya cikgu ni macam mana nak buat ni, jadi kita akan bantu sebab sekarang ni ibu bapa menjadi ejen pembantu guru-guru, guru nombor 2. Okey. Yang tadi, okey. Ni adalah transisi kejayaan semasa MCO. Saya nak tunjuklah bukti ibu bapa hantar pada saya. Yang pertamanya ialah boleh klik tu. Dia ambil tugas mengecat. Ambil upah tugas mengecat. Mak dia pergi mengendap. Betul ke dia buat? Okey, ni salah seorang murid. Dia baru 16 tahun. Saya bagi tahu ni kampung, dekat kampung lah. Ada orang tanya ambil upah mengecat, dia ambil. Dan yang keduanya ialah mengambil upah membantu membuat rumah. Tukang rumah. Ini memang ada bata-bata. Memang dia peminat buat kerja dengan bata-bata ni. Boleh tolong melepah. Kadang-kadang kami guna mereka untuk bantu di sekolah. Mainkan laluan, membina tempat duduk dengan bata, melepah. Ini apa yang kami buat. Okey, kita harapkan mereka menggunakan kemahiran dalam pembinaan domestik untuk transisi ke kerjaya dan menambah pendapatan mereka. Okey, slide yang seterusnya. Okey, sebenarnya saya tambah sikit yang tadi. Semasa MCO ni dah kami buat itu, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ni bukan saja dia kerja buat bata tadi, buat rumah. Tapi ada murid kami yang dapat kerja dekat kedai makan. Ambil upah basuh pinggan, bancuh air. Lepas tu COD pula, pandainya kami kata. MCO ini betul-betul melatih kemahiran anak murid kami walaupun masa sekolah dapat menambah pendapatan. Okey, ada juga kerja ambil upah di kebun, di sawah padi. Sebab kita banyak sawah padi. Dia tolong angkat baja, tabak baja, dia bayar by kampit. So anak murid dah dapat duit. Ya. Ini yang mereka buat. Okey. Apabila kita buat kerja begitu, sebenarnya ini akan berjadian. Saya tunjukkan di sini. Ada 3 gambar yang tuan-tuan dan puan-puan nampak di sini. Gambar-gambar ini ialah gambar murid lepas sekolah. Di mana kami cuba menjejaki anak murid kami yang lepas sekolah apa yang mereka buat. Ini 3 antara beberapa orang lagi. Okay, yang gambar pertama yang tadi ialah ini anak murid kami Down syndrome yang membantu kerja di bengkel kereta. Kita hairan walaupun anak Down syndrome, kami di sekolah, kami still memberi kemahiran asas penggunaan hammer, metun. Orang ini kata metun, hammer, screwdriver, atau gergaji yang mudah, gergaji tangan untuk mereka belajar. Walaupun sedikit kerana dalam kehidupan seharian ada masalah-masalah kecil yang berkaitan dengan perkara tersebut akan digunakan di masa hadapan. Sebenarnya murid ni memang boleh buka screwdriver tayar, dia punya kawan pekerja lain minta tolong cari screwdriver saiz 5, saiz 6. Pandai rupanya. Boleh ini membantu kerja di bengkel. Yang keduanya ialah, okey, kalau tengok dia, tuan-tuan dan puan-puan tak percaya. Ia adalah merupakan anak murid kami yang spastik. Dia mula berjalan, umurnya dah agak besar lah. Saya kenal anak ini dari kecil ke sekolah rendah, dia masih belum boleh berjalan. Tapi maknya, ibunya seorang yang sangat bermotivasi dan ibunya boleh dengan kita bincang dengan dia, kita beri kekuatan kepada dia dan murid ini sendiri sangat positif. Sehingga sekarang dia mempunyai sebuah syarikat nursery sendiri. Dia ada sebuah syarikat untuk memasarkan tanaman dia. Kalau bawa cangkul dulu, ada orang kata cikgu pendidikan Haji Zalim. Zalim kerana membenarkan anak-anak spastik bawa cangkul, bergetar-getar badannya. Tapi anak murid kami yang ni sangat positif, sangat kuat, sangat kental dan dia berjaya korek lubang, tanam pokok dan berjaya bawa cangkul, boleh buat kerja pertanian yang kita tidak jangka. Jadi lepas sekolah dengan kerjasama ibunya banyak bantu dan tapi banyak dia buatlah
dia sampai hantar pokok ke sekolah. Ni yang kami sayang lah kan. Boleh. Memang bukan dia banyak lagi. Okey, yang cikgu tengok seterusnya ialah Cun di sawah. Saya sebagai guru, okey, internet connection ni stabil juga. Minta maaf ya tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita bergantung pada internet ya. Okey, misi rumput, dia boleh misi rumput, dia boleh meracun, dia boleh bawa jentera. Mesin padi tu dia jadi pembantu telendan lah. Okey, dia ambil upang bakar jerami, menabur baja. Alhamdulillah. Ini saya pergi juga tengok kakak gambar apa yang diorang buat. Okey, ini adalah antara kerja-kerja yang murid kami buatlah selepas habis sekolah. Maksudnya dia boleh menambah pendapatan keluarga. Jadi apa yang kita latih kepada mereka, apa yang kita adakan dalam sekolah, kita tengok sosioekonomi anak murid. Sebab baru dia boleh kita channelkan dia ke mana. Arah tuju MBK kita. Kalau kat sini, kalau kami ajar cara perhotelan apa semua tu, kami kurang hotel, kami tak boleh. Saya tak boleh kawasan Kuala Sanlang ni. Itu yang banyak kami pilih kemahiran yang sesuai dengan sosioekonomi dan cara hidup mereka. Dan mereka sendiri minat. Minat untuk belajar dan minat untuk datang sekolah untuk buat kerja dalam kemahiran tersebut. Itu yang kami tanamkanlah. Okey, slide yang seterusnya. Itu tadi habis berkaitan dengan projek-projek yang kami pilih dalam transisi kejaya. Oh, harap dapat bersama kami lagi ya. Dah berapa lama kita bersiaran? Okey. Kami dalam tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita bagi penekanan kepada kemahiran, vocational tadi, transisi kejaya, projek Harumaneh, projek Kompos, kita sebenarnya tak boleh lari juga dengan apa yang telah diplan oleh kementerian ya. Kita ada program pendidikan inklusif. Okey, dalam MBCO ini anak murid saya juga saya dedahkan dengan inklusi yang mana mereka boleh bersama-sama dengan aliran perdana kita akan beri. Dan ada yang tadi ni kemahiran kami yang boleh join dengan aliran perdana, kita akan bagi. Nak buat laluan sekolah ke apa ke, kalau memerlukan tenaga, anak murid saya, anak murid MBK kita akan tolong. Kalau nak tak menjadi mustahil ya, kat dalam sekolah kadang-kadang kita katalah suis kipas rosak, tombol pintu rosak, tapi rupanya mereka boleh baiki. Kita tak perlu lagi nak cari tukang repair atau apa saja. Dan semasa MCO ini kami juga terlibat dengan inklusif bersama aliran perdana. Ini projek antarabangsa. Mereka sanggup ikut serta ya. Okey, pendidikan inklusif, murid-murid kami terlibat dengan pembelajaran global. Okey, dalam okey, hilang dah dia punya ni. Okey, pembelajaran global ini murid kami terlibat dengan story writing dan kita kata climate change. Mereka akan buat tugasan macam kalau ada aliran perdana dia buat slide, dia isi slide buku scrap climate change. Anak murid pendidikan khas juga tidak terkecuali. Budak sen kami, MBK kami juga buat mengisi scrapbook climate change. Dan baru-baru ni mereka buat dalam climate change tu dia ada hasil kreativiti lukisan berkaitan dengan perubahan cuaca iklim yang menyebabkan memberi implikasi kepada diri dan masyarakat. So dia ada menghasilkan. Saya tak nampak dia punya slide tadi ni. Saya nak tanya moderator, kongsi tak slide tadi. Okey, slide yang climate change tu. Ni dihasilkan oleh anak bawah lah. That one. Okey, tu dihasilkan oleh anak murid kami. Kalau dalam kelas memang kita tak nampak dia aktif apa semua, rupanya dia memang boleh macam tu lah. Kita yang bawah tu adalah di mana story writing. Dia ikut juga story writing bersama aliran perdana. Dia buat story writing cerita dan hasilnya juga dipamerkan
semasa Empowering Malaysia and Global Learners tadi dipamerkan untuk ditontonkan kepada orang ramai lah, kepada pelajar-pelajar lain. Okey, dalam climate change yang dibuat tadi, kami telah masukkan dia ke dalam platform global learning iaitu e-twinning. E-twinning ni dia platform global learning. Jadi kita masukkan kreativiti mereka dalam platform tersebut bersama-sama dengan 22 negara lain. Ada New Zealand, ada Poland, ada Singapura, ada Indonesia, semua masukkan hasil kreativiti anak-anak murid dalam tu. Okey, kita minta moderator kita untuk linkkan ke e-twinning ya. Ini program e-twinning yang kita turut libatkan anak-anak MBK SEN kita tadi ni. Okey, Aisyah linkkan ke e-twinning untuk peserta-peserta webinar kita dapat lihat ya link e-twinning tadi. Hasil karya murid MBK, murid SEN, PPKI SMK sana juga masuk bersama-sama dengan 22 negara lain. Okey, kita sabar sebab memang kalau benda-benda melibatkan melibatkan dalam talian ni, dia agak sibuk dan agak bermasalah. Kita tunggu moderator kita masukkan. Okey. Ini adalah kalau tuan-tuan dan puan nampak Twin Space e-twinning net. That is platform for global learning. You boleh bila ada bahan, ada hasil kreativiti anak murid kita, kita tunjukkan kepada dunia. Okey. Oh, dia tak boleh, dia punya internet agaknya. Cikgu boleh masuk dah. Internet saya macam okey tapi tak boleh buka. Tak boleh buka itu ni tu relate. Kalau kita cuba, kalau tak boleh juga kena kita harap minta maaf dan kena meneroka. She can go back to the slides. We'll share that in the email with everyone. Alright, okay. Boleh semua, boleh merujuk kepada, boleh buka Google dan typekan e-twinning. Tapi dia bila kita nak upload, dia perlukan ID khas lah, kebun berdaftar di e-twinning. Saya harap, okay. Kita habis yang ni untuk yang seterusnya kami akan terlibat dengan sahabat panel. Sebab kami tak sangka dalam masa MCO ni, apabila kita membuat PDPR dari diorang dari sekolah, ada murid kami yang mampu kita berinteraksi atau buat slide dalam bahasa Inggeris yang boleh berkomunikasi lah. Jadi kita harapkan dengan Pempo nanti, dia akan boleh berkomunikasi dengan negara luar. Kita sebagai guru akan bagi bimbingan, sokongan dan bantuan lah yang diperlukan. Okey. Berapa minit dah kita ya? Lambat. Okey. Okey, cikgu, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana masih bersama kami. Okey, di sini saya membuat rumusan keseluruhan apa yang kami kongsi tadi daripada program baca kompos, bersening harum manis tanaman organik, transisi ke kejaya. Kami rasakan kejayaan ini dengan hasil yang dilakukan. Program kami berjaya sebagaimana dipantau oleh DIPED lah yang sebelum ini kita buat 2 tahun dah bersama-sama dengan sekolah amanah ini. Dan sebelum tu lagi, program ini berjaya kerana perancangan yang sistematik. Tak boleh buat by hook. Tiba-tiba hari ini nak buat benda tu. Tak boleh. Tapi kita buat perancangan yang strategik, sistematik melalui mesyuarat atau perancangan melalui dengan beberapa orang yang tertentulah. Jadi kita kena minta pandangan dan pendapat semua. Yang keduanya ialah rancangan pengajaran yang telus dan berkesan. Bila kita nak mengajar murid, kita kena ada rancangan pengajaran dan rancangan pengajaran tersebut perlu telus dan berkesan. Mesti memikirkan tentang murid. Bukan kerana kadang-kadang kita pun risau nanti cikgu ada orang kata cikgu syok sendiri. Itu yang kita takut ya. Tapi kita cubalah. Kadang-kadang memang pun
cikgu pun kena seronok juga, kena syok, kena ada kemahiran. Kalau tak syok, tak seronok, tak ada kemahiran pun tak boleh. Tapi kena tengok murid ya. Okey. Yang ketiga ialah pemilihan projek yang berasaskan sosioekonomi setempat. Projek-projek ini mesti kena mengena dalam kehidupan murid. Kalau tak nak kena mengena, kita risau. Ataupun kita tak dapat cari resource yang sesuai untuk mereka. Untuk kita buat transisi. Dan yang keempat ialah pendidikan inklusif yang memberi peluang kepada MBK atau SEN kita mendapat kerjasama semua pihak. Dalam bagi program pendidikan khas, kekuatan kami ialah ibu bapa, pengurusan dan orang kata bantuan sokongan daripada pihak lain. Pihak yang boleh membantu sekolah. Ini suatu yang benda yang sangat memainkan peranan untuk kejayaan semua. Okey, apa yang penting ialah murid seronok, murid bersedia melakukan tugasan, murid aktif dan murid enjoy. Tanpa murid rasa semua ni dia takkan dapat berjaya. Belum lagi saya nak tunjukkan slide apa kemenjadian tadi. Ini saya rungkaikan yang tadi. Okay, Aisyah, slide kemenjadian tadi yang diorang tengok banyak ni apanya? Okey, ini data kerjaya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang masih di penghujung, dah ada di penghujung webinar ini ialah data kerjaya yang saya dapat kumpul dari 2015 ke 2020 di mana bagi saya murid pendidikan khas walaupun dia syndrome Down, dia mentally retardation atau dia kira aras rendah, aras tinggi, aras sederhana, mereka mesti berkejaya. Apabila mereka berada di rumah, walaupun tidak bekerja untuk mendapat upah, mereka adalah orang yang boleh membantu penghidupan mereka di rumah. Ini yang berkejaya. Okey, cuba tengok kan dapat upah. Dalam keluar 8 orang, 5 berkejaya. 3 ni yang dapat upah ni yang telah boleh bekerja dan membantu keluarga dengan mendapat upah dan gaji lah kita kata. Okey, setiap tahun kita murid kita keluar tanpa bukan macam aliran perdana ya. Aliran perdana kita tahu murid kita macam mana berdasarkan kepada keputusan peperiksaan apa semua. Tapi anak murid kita ni kita kena cek tengok dia janji boleh bekerja dan mendapat upah membantu keluarga. Kita kata dah tercapai objektif apa yang kita rancang di sekolah tadi. Ini adalah apa yang kami dedahkan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok ada yang berkejaya tu sikit, ada berkejaya banyak, dia ditentukan oleh keadaan murid semasa yang tidak sama dan berubah-ubah. Okey, ini adalah data kerjaya. Seterusnya saya di penghujung webinar ini, saya mengambil keputusan, mengambil peluang merakamkan penghargaan saya kepada semua guru, semua pembantu pengurusan murid, semua ibu bapa, penjaga yang membantu dan bersatu hati, satu arah dan satu tujuan memperkasakan MBK atau murid SEN untuk berdikari di PPKI SMK Sanglang ini. Juga kepada pihak pengurusan sekolah yang sentiasa memberi sokongan padu. Pengetua kami yang walaupun berganti tapi semua pengetua yang hadir membantu murid-murid SEN kami, murid-murid MBK. Dan kami juga mendapat sokongan daripada LibEd, Sekolah Amanah yang banyak membantu membimbing kami lah untuk menjadi lebih baik semasa dalam pengajaran guru. Okey, yang terima kasih juga saya kepada barisan pengurusan daripada KPM, JPN dan sekolah-sekolah lain. Juga yang paling sekali lagi nak ucap ialah kepada LibEd yang membenarkan pengongsian hari ini untuk sebagai orang kata pengongsian kepada sekolah lain. Banyak perkara baru dan lama dirangkum untuk menjadi lebih baik. Webinar ini tak akan ada tanpa LibEd. Okey, tak lupa kepada semua tetamu yang melapangkan masa dan sudi bersama celoteh kami di petang ini. Orang kata sokongan anda amat dihargai. Moga yang baik dijadikan panduan dan yang buruk dijadikan sepadan.
Terima kasih Puan dari Waliza, saya. Puan Ya. Waliza, ada soalan daripada Ya. Puan Nazimah. Dia tanya macam mana dengan silibus pengajaran dan kemahiran yang diajar? Kemahiran yang ada di Sanglang sangat bagus sangat, dia cakap. Okey, sebenarnya kalau kita kalau siapa ikut pengarah ke BPH sendiri, kita tidak ke kurikulum kita, dia ada, kita kata ada banyak kurikulum lah. Ada kurikulum KSSM, KSSM PK yang boleh digunakan, yang mesti yang digunakanlah untuk kelas tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Tapi kita juga ada kurikulum untuk sederhana. Dan yang kami gunakan ialah kami gunakan kemahiran yang ada dalam sistem pendidikan mahupun di arus perdana dan di pendidikan khas. Apabila kemahiran vocational, kemahiran asal vocational yang ada di arus perdana, sebab kita tak boleh nak ajar projek pembinaan domestik tanpa ada orang kata apa? Rujukan. Salah nanti. Jadi saya ambil rujukan daripada kemahiran vocational arus perdana pembinaan domestik. Kami tengok dia punya kandungan dia dan kami cuba kami selitkan dalam kurikulum kami. Di mana kurikulum pendidikan khas boleh diubahsuai oleh ada term dia boleh diubahsuai mengikut murid dan keadaan semasa. Itu adalah term yang ada dalam pendidikan khas. Kita tak mau bataskan sekat kemahiran dalam diri murid. Kita tak mau mereka tak dikembangkan. Jadi itu apa yang kami gunakanlah. Kalau landscape ni kita cari dalam pembangunan kemahiran Malaysia. Dia ada koku untuk landscape. Tapi kami tak ajar. Kami tak latih untuk satu kemahiran. Kerana kita sayang. Sebab kemahiran bukan saya nak ni. Ada sekolah di Perlis, alhamdulillah, mereka menuju ke arah KVS, kemahiran vocational specific. Tapi di SMK Sanglang dengan keadaan murid yang kadang-kadang tidak terampil apabila habis KSSM PK tingkatan 1, apabila tidak terampil, kami mencari satu alternatif untuk memberi kemahiran yang boleh membantu mereka untuk kerjaya kehidupan mereka di persekitaran mereka. Itu yang kami buat ya. Kita tak boleh lari untuk memilih satu kemahiran yang ada dah rujukan yang mesti kita ikut. Okey, boleh ya Puan Nazimah, saya rasa boleh ya. Saya tak baca ini. Okey. Okey Syah, ada lagi? Soalan lagi tak? Nak tanya dekat Kalau chat boleh box? saya bantu. Saya bukan seorang yang pandai atau pakar, tapi kita cuba bersama untuk membangunkan dan memperkasakan MBK kita atau murid SEN. Okey, SEN ni lebih baik guna term SEN, Special Education Needs. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Ada lagi? Belum kita bersurai. Okay, thank you very much. Okey.